Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Iwan selaku pensyarah bagi subjek pentaksiran pembelajaran. Kami dari kumpulan 1 dan saya Nurul Najwa binti Muhammad Samahuri bersama 4 orang rakan ahli akan membentangkan kritikan jurnal yang telah kami pilih dengan tajuk Pentaksiran Alternatif Menuju ke Arah Transformasi Sistem Pentaksiran di Malaysia oleh Nur Azrin dan Sulaiman Yamin. Jurnal yang kami pilih ini mengandungi idea utama berkenaan dengan pentaksiran alternatif sebagai suatu sistem pentaksiran yang baru digunakan untuk membuat penilaian belajar secara holistik. Ianya merujuk kepada pentaksiran autentik, portfolio, prestasi dan juga pentaksiran secara terus yang merupakan salah satu alternatif ke arah kepelbagaian pendidikan yang standard melalui ujian pencapaian. Hal ini dikatakan demikian kerana pentaksiran alternatif ini membantu pelajar dalam mencipta idea terhadap sesuatu persoalan seperti menulis esei, membuat lukisan, mengkaji eksperimen dan ianya juga berbeza dengan pentaksiran tradisional di mana jawapan akan diberi secara terus oleh guru. Terdapat beberapa objektif dalam membincangkan tentang isu dan permasalahan pentaksiran alternatif ini yang terkandung dalam artikel ini. Yang pertama, mengenal pasti tentang definisi pentaksiran, membandingkan pentaksiran tradisional dengan alternatif dan menjelaskan tentang masalah pentaksiran alternatif yang dilaksanakan dalam sistem penilaian di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hamiza binti Ismail, nombor matrik P124599 akan menerangkan tentang idea baharu dalam artikel ini. Artikel ini menerangkan bahawa penilaian yang dijalankan di dalam bilik darjah merupakan proses pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam meningkatkan bakat dan potensi pelajar. Seperti yang kita sedia maklum, pentaksiran baru ini atau dikenali sebagai pentaksiran berasaskan sekolah di mana merangkumi 3 instrumen iaitu pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan core curriculum PAJSK, pentaksiran psikometrik PPSI dan pentaksiran bilik darjah PBD. Semua guru akan membuat penilaian secara menyeluruh kepada murid bukan hanya akademik semata-mata. Melalui penilaian ini, objektif pengajaran dapat dicapai dan guru mampu mewujudkan rancangan pengajaran yang teratur dan tersusun. Dengan kreativiti penyampaian guru yang pelbagai dapat merangsang minat murid, seterusnya meningkatkan potensi murid tersebut. Assalamualaikum, nama saya Hashimah binti Majah. Berkenaan intipati yang terdapat dalam artikel ini, saya sangat bersetuju kerana artikel ini menjurus kepada pentaksiran alternatif berkaitan pengajaran dan pembelajaran yang bertujuan membantu pihak sekolah membuat keputusan bagi penambahbaikan serta mencapai matlamat dalam pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran dijalankan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pelajar secara berterusan. Terdapat beberapa jenis pentaksiran di dalam bilik darjah yang mempunyai tujuan pelaksanaan yang berbeza. Pentaksiran tradisional dan pentaksiran alternatif membincangkan mengenai kepentingan untuk melakukan transformasi dalam sistem pentaksiran negara. Jadi terdapat kekangan pentaksiran alternatif adalah seperti kegagalan pendidik mempelbagaikan aktiviti termasuklah kekangan masa, bebanan kerja, tahap pengetahuan, kemahiran dan sebagainya dalam pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, saya Nur Syahirah bernombor matrik P123842 akan menerangkan tentang penilaian mengenai penyampaian idea dalam artikel ini. Secara keseluruhannya, penilaian tentang organisasi dan penyampaian idea dalam artikel ini mudah difahami. Penulis artikel telah mendedahkan kepada pembaca tentang sistem pentaksiran di Malaysia yang dilaksanakan di sekolah dan bilik darjah secara terperinci. Pembaca dapat mengetahui dan memahami keperluan dan kepentingan untuk melakukan transformasi dalam sistem pentaksiran negara melalui artikel ini dengan baik. Sebagai contoh, penulis telah menerangkan definisi, perbezaan antara pentaksiran tradisional dan alternatif, kekangannya dan kepelbagaian aktiviti yang membolehkan pelaksanaan pentaksiran alternatif ini.
Artikel ini sangat berinformasi dan sesuai kepada pembaca yang ingin mendalami pentadsiran alternatif yang menuju ke arah transformasi sistem pentadsiran Malaysia pada masa ini. Assalamualaikum, saya Ilina Bila akan membentangkan tentang cadangan untuk mengembangkan idea. Yang pertama, penulis perlu meletakkan penyataan masalah dalam kajian supaya kajian yang dilaksanakan lebih lengkap dan terperinci. Ini boleh membantu pembaca lebih memahami artikel dengan lebih jelas tentang permasalahan yang timbul sewaktu melaksanakan kajian ini. Penulis boleh memasukkan teori sebagai data sokongan dalam penulisan untuk mengukuhkan hujahan beliau. Penulis juga boleh memasukkan kaedah atau metodologi sebagai maklumat tambahan supaya artikel yang dihasilkan lebih lengkap. Seterusnya, artikel ini perlu ditambah lagi dengan kenyataan sokongan pada huraian pentadsiran bilik darjah dan kepelbagaian aktiviti yang membolehkan pelaksanaan pentadsiran alternatif untuk menyokong hujahan supaya lebih kukuh dan membincangkan topik berkenaan. Setiap topik hujahan yang ditulis digalakkan meletakkan kenyataan sokongan daripada bahan lain seperti buku, jurnal, akhbar dan sebagainya. Akhir sekali, penulis boleh membuat penambahbaikan dalam hujahan topik pentadsiran tradisional dan pentadsiran alternatif dengan meletakkan tentang kelebihan dan kelemahan antara kedua-dua pentadsiran tersebut supaya boleh dijadikan penambah maklumat terhadap pembaca. Itu sahaja daripada saya dan kumpulan saya. Sekian, terima kasih.